السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjat ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengannya dapat kita hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang berkat ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menganjari kita dengan pahala yang banyak, dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan istiqamah buat kita hingga ke akhir hayat kita. InsyaAllah pada malam ini saya menggantikan Al-Fadhil Ustaz Bukhari yang tidak dapat hadir, dan insyaAllah seperti biasa kita akan sambung bacaan Al-Quran kita daripada Suratul Ahqaf, juzuk yang ke-26, Al-Juz'us Sadis wal Ashrun, muka surat 506, bermula daripada ayat 29. Sekali lagi kita akan baca daripada halaman 506, Al-Juz'us Sadis wal Ashrun, juzuk yang ke-26 daripada Suratul Ahqaf, surah Al-Ahqaf, bermula daripada ayat 29. Seperti biasa, insyaAllah kita akan kupas berkenaan dengan makharijul huruf wa sifatul huruf, berkenaan dengan tempat keluar huruf, juga sifat-sifat huruf, serta berkenaan dengan hukum-hukum tajwid yang berkaitan dengan ayat yang kita baca. Dan juga kita akan sentuh berkenaan dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat-ayat yang kita sama-sama akan bacakan pada hari ini, insya-Allah. Jika kita lihat pada ayat yang sebelum ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan berkenaan dengan seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia, khususnya kepada penduduk di Makkah. Ada di antara mereka yang menerima seruan, ajakan, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga sebahagian daripada mereka yang menolak. Cuma pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan sahaja diutuskan kepada umat manusia, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada puak ataupun kelompok jin. Pada hari ini diceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sekumpulan jin yang mendengar ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dan mereka beriman kepada Nabi SAW dan balik ke tempat mereka menyampaikan ajaran daripada Al-Quranul Karim. InsyaAllah ayat yang pertama yang kita akan baca ini, Allah SWT menceritakan berkenaan dengan sekelompok jin. Kalau kita lihat tafsir adalah pendetailan dia, cuma kita tidak detailkan sangat kerana kita lebih kepada tajwidul Quran. Cuma kita cerita secara ringkas bahawasanya jin ada dikatakan daripada Yaman datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id sarafna ilaika nafaran minal jin. Wa id, jika kita perhati dan kita perasan bahawasanya dalam Quran banyak digunakan perkataan di awal ayat dengan iz, wa iz dan sebagainya. Jika kita lihat wa iz ataupun iz, dia berbeza dengan iza ataupun wa iza. Beza dia ada alif sahaja.
Apa bezanya disebut oleh para ulama ulumul Quran bahawasanya bila kita lihat perkataan iz tanpa alif di akhirnya, itu menunjukkan bahawa peristiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut ni telah berlaku. Iz wa iz najjayna, kami telah selamatkan Bani Israel dan sebagainya. Adapun jika disebut wa iza ataupun iza di dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala nak menceritakan peristiwa yang akan berlaku. Jadi kita boleh ingatlah, iz kurangnya huruf alif menunjukkan perkara telah berlaku. Iza adanya alif menunjukkan perkara akan datang. Jadi kita boleh faham peristiwa ni dah berlaku, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ceritakan kepada kita supaya kita ambil pengajaran dan juga pelajaran. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jin, dan ingatlah peristiwa semasa kami, yakni Allah SWT menghalakan satu rombongan jin datang kepadamu wahai Muhammad. Jin ini diceritakan oleh para ulama, siapakah jin? Jin ni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jin ini diciptakan daripada cahaya yang berserta dengan cahaya itu ada kepanasan. Kita panggil al-hararah ma'al hararah, minan nur ma'al hararah. Ada panas, yakni daripada api. Berbeza dengan para malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan mereka minan nur, daripada cahaya, bila hararah, tidak ada panas. Ini bukan daripada api. Jadi berbeza sedikit. Dan jin ini ada seperti kita, yakni ada lelaki dan juga ada perempuan. Dan mereka yatalawadun, mereka beranak pinak sebagaimana kita beranak pinak. Mereka juga makan dan minum sebagaimana kita manusia makan dan minum. Dan mereka juga, adapun jika kita lihat malaikat, tidak lelaki dan tidak perempuan. Malaikat juga tidak beranak pinak, mereka tidak ada jantina, makhluk Allah SWT. Dan malaikat juga tidak makan dan tidak minum, beza dengan jin. Mereka jin ini ditaklifkan dengan hukum sebagaimana kita manusia, dan mereka tidak maksum seperti mana malaikat. Malaikat ni maksum, mustahil mereka melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Tahrim kita baca, la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat ni jenis dia tidak sekali-kali akan melakukan perkara yang melanggari perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Ta'ala tegaskan lagi, mereka ni akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Yang disebut kalau kita belajar kitab tauhid, malaikat ini maksum, dipelihara daripada melakukan dosa, sebagaimana para nabi dan juga para rasul tidak akan melakukan dosa. Cuma jin sama macam kita, tidak maksum. Dan jin ini boleh berupa dengan bentuk-bentuk yang baik dan juga bentuk-bentuk yang kita panggil kurang baik, ataupun kita tengok tu menakutkan. Adapun para malaikat boleh berupa hanya dengan rupa-rupa yang baik. Jadi kita bila ditanya, ada guru saya daripada Mesir, Syekh Yusri Rushdi Al-Hasani, bila ditanya, anak murid dia tanya, boleh tak kita lihat jin dalam bentuk yang asal? Dia beritahu tak boleh. Sebab Allah Ta'ala jadikan kejadian mata asal kita, kita tidak boleh melangkaui warna selain daripada apa yang kita nampak kat dunia. Ni orang kebanyakan Jadi jin kita tak boleh lihat dalam bentuk dia yang asal, kecuali bila dia berupa dengan bentuk-bentuk yang lain. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala buka hijab kepada mereka, tu lainlah. Manusia biasa tidak boleh lihat, kecuali jika jin berupa dengan bentuk-bentuk yang lain. Jadi sebagaimana kita biasa belajar hadis, kita biasa dengar ada orang datang jumpa Nabi SAW dalam bentuk orang yang handsome. Jadi banyak hadis-hadis disebut itu para malaikat. Akhir hadis Nabi sebut, siapa tu? Sahabat tak tahu. Dia kata malaikat Jibril datang kepada kamu nak ajar agama kepada kamu.
Jadi malaikat ini sebagaimana kita lihat juga kisah Nabi Lut alaihissalam. Ketika tetamu dia datang, dia tak kenal, itu malaikat. Dia bimbang, takut kaum dia kacau. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, datang kepada dia malaikat, dia tak kenal itu malaikat, dia hidangkan makanan. Kalau dia tahu malaikat, dia tak akan hidang makanan, sebab malaikat tak makan dan tidak minum. Jadi para ulama sebut khususiat Nabi kita, antara perkara yang Allah Ta'ala khususkan kepada Nabi kita, antaranya adalah Nabi kita boleh kenal malaikat sebelum diberitahu kepada dia. Nabi SAW Allah Ta'ala beri dia boleh kenal malaikat. Tidak seperti Nabi-Nabi yang lain, tidak kenal malaikat kecuali setelah diberitahu. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, dia kenal malaikat sebelum diberitahu mereka itu malaikat. Ya. Tak, jin macam kita, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang kufur, ada yang beriman. Dia macam kita lah. Dan dia juga akan disoal di akhirat nanti. Jadi kalau kita lihat jin, biasanya dia akan berupa sama ada rupa yang elok ataupun rupa yang tak elok. Dan juga disebut oleh para ulama, jin ini dia akan terkesan dengan bentuk yang dia rupai itu. Kalau contoh dia berupa dengan ular, jika kita bunuh ular tu mati dia. Dan malaikat dia tidak akan mati, malaikat tidak mati. Dan disebut juga oleh para ulama, malaikat dalam bentuk yang dirupai itu, kalau ada orang buat jahat sekalipun, dia tidak akan terkesan. Jadi sebagaimana yang kita mungkin di kalangan kita pernah belajar hadis Al-Bukhari, salah satu cerita yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia kata satu hari dia ditugaskan oleh Rasulullah menjaga gedung gandum daripada zakat. Jadi pada satu malam datang seorang mencuri gandum tersebut, makanan tersebut, dan dapat ditangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah. Dia dapat tangkap. Bila dapat tangkap, dia kata, aku nak bawa kamu jumpa Rasulullah. Jadi dia takut. Orang tu takut. Jadi dia kata, minta maaflah Abu Hurairah, aku ni orang susah. Aku mencuri ni bukan saja-saja kerana nak bagi makan kepada anak, isteri aku dan sebagainya. Jadi timbul rasa kesihan dalam hati Abu Hurairah dan dia lepaskan. Kemudian esok dia jumpa Rasulullah, dia cerita apa yang berlaku. Rasulullah kata, tetamu kamu tu menipu. Rasulullah tak bagi tahu lagi. Rasulullah cakap, tetamu yang kamu ataupun orang yang kamu tangkap semalam tu menipu. Dia akan datang lagi malam ni mencuri. Jadi bila disebut oleh Rasulullah begitu, Abu Hurairah jaga lagi malam tu. Dan berhati-hati sikit. Sebab Rasulullah kata dia akan datang lagi. Betul, tak lama kemudian datang. Dan dapat ditangkap sekali lagi oleh Abu Hurairah. Kemudian dia minta maaf. Abu Hurairah dia kata, aku ni orang susah. Ada anak nak beri makan pada isteri, aku ambil pun tak banyak, untuk makan saja. Kalau kamu duduk tempat aku pun kamu akan buat benda yang sama. Dia bagi dia psycho Abu Hurairah. Abu Hurairah rasa kesian. Betul, kalau aku duduk kat dia pun mungkin aku mencuri. Abu Hurairah lepaskan dia. Bila Abu Hurairah lepaskan dia, esok Abu Hurairah cerita pada Rasulullah apa yang berlaku semalam. Dan Rasulullah SAW kata, dia menipu. Malam ni dia akan datang lagi. Jadi Abu Hurairah pun rasa geram lah. Menipu orang ni. Dia kata dia tak akan datang lah, nak mencuri, datang lagi. Jadi malam yang ketiga, Abu Hurairah jaga betul-betul. Dan dia nekat, hari ni aku tak nak lepas. Aku nak tangkap, bawa jumpa Rasulullah SAW. Biar Rasulullah selesaikan. Jadi bila malam dah lewat, betul, datang. Dan bila datang, ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Hurairah pegang kuat-kuat, dia kata, aku takkan lepas kamu. Daripada pegangan yang dipegang oleh Abu Hurairah itu. Jadi para ulama cerita, maksudnya bila dipegang oleh Abu Hurairah, dia tak boleh nak lepas. Asalnya dia tidak macam manusia, tapi bila dia berbentuk dengan bentuk manusia dan sebagainya, dia akan terkesan dengan bentuk tersebut. Jadi bila dipegang, dan dia kata, betul Abu Hurairah ni cara pegang ni dia takkan lepas. Apa dibuat ataupun dipujuk oleh orang tu, dia kata, kamu lepaskan aku akan ajar satu kalimah ataupun satu ayat yang mana jika kamu baca, syaitan tidak akan dekat dengan kamu. Kamu akan dipelihara oleh Allah SWT sepanjang malam, dan syaitan tak akan datang kepada kamu sehingga waktu pagi. Abu Hurairah ni, para sahabat ni suka kepada ibadah.
Suka kepada benda yang mendekatkan diri dengan Allah. Suka bila syaitan jauh daripada mereka. Jadi Abu Hurairah kata, tak apalah, boleh, dengan syarat kamu ajar aku apa benda tu, apa kalimah itu, apa ayat itu. Dia berjanji, betul, aku akan ajar pada kamu. Dia, bila kamu nak tidur, kamu baca ayatul kursi, nescaya syaitan tak akan dekat pada kamu hingga waktu pagi, dan kamu akan sentiasa berada di bawah pemeliharaan Allah SWT. Abu Hurairah lepas dia, sebab suka dapat satu ilmu yang baru. Kemudian esok pagi dia cerita kepada Rasulullah SAW peristiwa tersebut. Rasulullah kata, sadaqta wa huwa kadhub, kamu benar wahai Abu Hurairah. Tetapi orang yang cerita pada kamu tu, dia seorang yang pembohong, banyak menipu. Kamu tahu tak dia siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah kata, wallahu wa rasuluhu a'lam, aku tak tahu ya Rasulullah. Itulah syaitan yang mengajar pada kamu benda yang betul, tetapi dia tu seorang pendusta. Jadi hadis ini antara hadis yang nawadir, kita panggil hadis yang agak pelik sedikit. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada syaitan, yakni daripada jin, yang mengajarkan sesuatu supaya dia jauh daripada kita. Betul, apa yang diajar itu betul dan diikrarkan oleh Nabi SAW. Nabi kata betul, kalau kamu baca ayat kursi sebelum tidur, syaitan tidak akan dekat dengan kamu, tidak akan dapat ganggu kamu sehinggalah kepada waktu pagi. Jadi panjang sikit cerita kita berkenaan dengan jin. Jadi jin ni seperti kita, mukallaf dan akan disoal oleh Allah SWT di akhirat nanti terhadap apa yang mereka lakukan atas muka bumi. Okey, falamma hadaruhu qalu ansitu. Dan jin tu datang apa? Yastami'una al-Quran. Datang jumpa Nabi SAW untuk mendengar Al-Quranul Karim, mendengar ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Falamma hadaruhu, apabila mereka datang menghadiri tempat yang Nabi nak mengajar mereka, qalu ansitu, sebahagian daripada mereka pesan kepada sebahagian yang lain, diamlah kamu, beri perhatian yang sepenuhnya kepada apa yang akan diajarkan oleh Rasulullah, oleh pesuruh Allah. Falamma qudiya, bila selesai majlis tersebut, wallau ila qaumihim munzirin, kembalilah mereka para jin itu kepada kampung halaman mereka, tempat mereka, untuk memberi peringatan dan juga amaran kepada kaum dia berkenaan dengan ajaran Al-Quran. Kita lihat ayat yang pertama, wa idh, sebagaimana yang selalu kita sebut bahawa dha hurufnya di antara hujung lidah dengan hujung gigi hadapan kita. Idh keluar sedikitlah. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pembaca Al-Quran adalah dia lantunkan dha, wa idh sa, wa idh sa. Jadi lantun itu tidak betul, kerana dha bukanlah daripada 5 huruf qalqalah. Huruf qalqalah 5 saja, qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi kita kena baca wa idh sa, jangan idh sa. Ada terlepas tu. Sarafna, panjang kan, 4 harakat mad jaiz munfasil. Munfasil maksudnya tidak duduk dalam satu perkataan, huruf mad dan hamzah, yakni perkataan yang berlainan. Ilaika nafaram, dengung baris 2 di atas ra, jika kita perhatikan betul-betul, yang atas tu ke kanan sedikit, yang bawah itu ke kiri sedikit, menunjukkan perlu kita lamakan dengung di situ. Satu jenis lagi, dia akan letak selari antara baris atas dan bawah, menunjukkan tidak perlu kita lamakan pada tanwin tersebut. Jelaskan tanwin. Tanwin ni apa? Gantian daripada nun. Bila kita sebut tanwin, bunyi nun lah. Kalaulah baris dia sama, jelaskan bunyi nun, lepas tu pindah terus. Di sini kita lamakan sikit. Nafaram, dengar. Tanwin jumpa mim, idgham ma'al ghunnah. Minal jin, mana-mana jumpa dalam Quran nun dan mim yang bersabdu, wajib kita dengungkan, wajibul ghunnah, walaupun kita berhenti pada nun dan mim yang bersabdu. Jadi dengung tu bukan jika dia berada di tengah perkataan atau tengah ayat. Jika kita berhenti sekalipun tetap perlu dengung. Jadi ramai orang buat kesalahan, bila berhenti pada nun bersabdu dia tak dengung.
minal jin, sepatutnya minal jin, lama. Sebagaimana bila kita nak sambung bacaan, begitulah perlu kita buat pada nun yang bersabdu walaupun kita berhenti pada dia. Okey. Nak berhenti tak apa, nak sambung tak apa, kita sambunglah. Minal jinni yastami'u, sin salah satu huruf daripada huruf yang bersifat dengan safir. Safir ni apa? Ada berdesir. Antara lain sad, tebal sedikit. Antara lain zai, ada bunyi tu. Yasta. Kesalahan yang sering juga dibuat adalah dilepaskan makhraj sin, bunyi qalqalah. Yastami'u, tak betul. Jadi yasta, biasa orang buat pada ya bani isra, tak betul. Isra, jangan lepas dia. Yastami'unal Qur'an, ra tebal. Jangan baca kur. Orang Melayu kita biasa sebut Quran. Ambil Quran tu nipis. Bila baca Quran kena tebal. Quran. Okay, kita berhentilah di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Cuba. Falam, dengar mim sabdu ha, sempit ha, tengah halqam. Jangan ha tu ha bulat, ha. Falamma hadaru, dha tebal, hadaruhu qalu, 4 harakat. Dengar tebal sebab jumpa sad. Ansitu, si, jangan si itu sin, si sad, situ. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma, dengar, qudiya wallaw ila qaum. Qaw tebal, qaf biasanya dibaca nipis jika qaf berbaris atas dan selepasnya ada waw. Ramai orang baca ila kau. Sepatutnya qaw tebal. Qaumihim, dengar mana-mana jumpa dalam Quran mim dan nun yang tidak ada tanda di atas dia, kosong. Itu kita lamakan dia. Qaumihim, kalau orang belajar tajwid dia tahulah mim mati jumpa mim, dipanggil ikhfa, idgham syafawi, ataupun ada nama lain idgham mithlain, ataupun dinamakan nama yang lain idgham mimi. Jadi ada beberapa nama bagi mim mati bertemu dengan mim. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Ayat seterusnya ini Allah SWT menceritakan bahawasanya mereka, para jin itu berkata, wahai kaum kami, ini setelah mereka balik kepada kaum mereka, kami dengar satu kitab, yakni Al-Quranul Karim, unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan Quran itu ataupun kitab yang kami dengar itu membenarkan kitab-kitab yang sebelum daripada dia, Taurah, Injil, Zabur, suhuf yang lain. Yahdi ilal haqq, dan Quran yang kami dengar itu
akan memandu kepada kebenaran, kepada tauhid bagi orang yang ikut dia lah. Wa ila siratin mustaqim, dan juga akan memandu bagi orang yang ambil pedoman daripada Al-Quran ke jalan yang lurus, yakni agama Islam. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Cuba. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq. Bila kita berhenti pada huruf qalqalah yang ada sabdu, tahan sekejap, lepas tu baru kita lantunkan dia. Haqq. Kalau tak ada sabdu, haqq. Haqq. Kesalahan ni biasa orang buat pada surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tak betul. Sebab ba itu ada sabdu. Ditahan dulu. Wa tab. Okey. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Cuma ambil perhatian pada qaf yang berbaris bawah, pastikan tebalnya itu ada, jangan tukar dengan kim, itu jadi kaf. Ke ayat yang seterusnya masih lagi dakwah mereka para jin. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Sahutlah seruan Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, yakni ajaran Al-Quran itu yang mengajak kepada Allah. Itu ajakan Nabi Muhammad, bahkan nabi-nabi yang sebelum tu ajak benda yang sama, beriman kepada Allah dan percaya hari kiamat dan sebagainya. Wa aminu bihi, dan berimanlah kepada dia. Apa fadilat dia, apa kelebihan yang kamu akan dapat jika kamu beriman ataupun kamu sahut seruan yang diajak oleh Rasul itu, yakni Nabi Muhammad, dan kamu beriman dengan dia. Yaghfir lakum min dhunubikum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu, ataupun sebahagian daripada dosa-dosa kamu kepadanya. Wa yujirkum min azabin alim, dan Allah Subhanahu wa taala yujirkum, akan selamatkan kamu daripada azab yang pedih tidak terperinya. Okey. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Lagi mereka seru kaum mereka, siapa yang tidak menyahut suruhan Allah, tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, falaysa bimu'jizin fil ard, dia tidak akan dapat melepaskan diri dari balasan azab walau ke mana sahaja dia lari atas muka bumi ini. Walaysa lahu min dunihi awliya, dia tidak akan beroleh seorang pun ataupun sesiapa pun yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dia, yang akan membela dia. Ulaika, mereka yang sifatnya begitu, yakni tidak beriman dengan ajakan Nabi SAW itu, mereka itulah
orang-orang fi dhalalin mubin, yang berada dalam kesesatan yang nyata. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ. Jadi bila nak berhenti ar, pastikan kita berhentikan, bunyikan ra dan bunyikan dad. Ar, tahan dad. Biasa kesalahan yang orang buat pertama, dia lantun dad. Fil ard, tak betul. Yang kedua tak bunyi langsung dad. Fil ard. Yang kita nak bunyikan ra, lepas tu letak makhraj pada dad. Fil ard, kita tahan. Dad nak keluar, kita tahan. Jangan lepas. Walaysa lahu min dunihi awliya. Jadi bila nak berhenti pada hamzah, pastikan kita buat sedikit an-nabr, kita panggil, ataupun ad-dhagh, tinggikan sedikit suara di hamzah. Ya, supaya jelas, supaya jelas. Ulaika fi dhalalin mubin. Pada ayat seterusnya Allah Ta'ala tanya, adakah mereka ini awalam yarau? Yang ini maksudnya apa? Masihkah mereka ingkar dan tidak mahu memikir dan mengetahui annallaha allazi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang telah menciptakan langit dan juga bumi. Walam ya'ya bi khalqihin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tidak merasa payah ataupun tak suka sedikit pun bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak buat langit dan bumi. Walaupun kita lihat besar, besar langit bumi ni. Bukan langit bumi saja, ada lagi galaksi lain. Banyak mana pun dibuat oleh Allah. Walam ya'ya bi khalqihin. Allah Ta'ala tidak rasa sukar pun, ataupun tidak mengalami kesukaran bila buat, walaupun benda tu besar. Kita ni lain. Kalau buat benda kecil, boleh kita buat. Bila besar sikit, susah sikit. Lagi besar, lagi susah. Daripada Allah SWT, dia maha kuasa. Besar macam mana sekalipun sama saja sebagaimana Allah Ta'ala buat benda yang kecil. Walam ya'ya bi khalqihi. Allah Ta'ala tidak mengalami kesukaran di dalam menciptakan sesuatu yang dicipta oleh Allah, yakni langit dan bumi khususnya. Biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Ini soalan. Berkuasakah Allah Ta'ala nak hidupkan makhluk-makhluk yang telah mati? Ini Allah Ta'ala lontarkan kepada mereka orang kafir. Mereka tak boleh fikir lagi, tengok langit bumi. Adakah Allah Ta'ala tak mampu nak bangkitkan orang yang telah mati? Sebab apa? Antara benda yang terhalang daripada kafir Quraisy, mereka tidak percaya apa yang diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW, yakni selepas mati ni ada bangkit balik. Sebab apa? Sebab mereka tengok nenek moyang mereka mati tak bangkit pun. Sedangkan bangkit tu bukan waktu tertentu, waktu yang Allah Ta'ala tetapkan di akhirat nanti. Jadi mereka tak boleh nak terima, sebab tak pernah lihat orang bangkit daripada kubur. Bahkan Nabi beritahu, mantiknya secara kalau fikirnya, mudah saja Allah Ta'ala nak bangkitkan orang yang telah mati. Mereka itu pernah hidup dan Allah Ta'ala matikan, nak bangkit balik mudah. Kamu tengok langit bumi yang begitu besar, banyak peredarannya, berlaku hujan, panas, salji dan sebagainya, semua Allah Ta'ala aturkan. Nampak lebih susah daripada makhluk bumi ataupun manusia yang kecil saja yang berada atas muka bumi. Tapi mereka tak boleh nak fikir. Allah Ta'ala jawab. Kita panggil istifham inkari. Tak nak jawapan pun. Allah Ta'ala tanya tu, bala. Bahkan Allah Ta'ala itu sudah tentu maha berkuasa nak hidupkan balik orang yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya dia, yakni Allah, atas tiap-tiap sesuatu itu qadir, maha berkuasa. Asalnya innahu qadirun ala kulli syai'. Kalau kita belajar bahasa Arab, ditakhirkan sesuatu yang sepatutnya berada di depan. Sesungguhnya Allah itu
berkuasa melakukan apa sahaja. Asalnya begitu. Tetapi diletak belakang. Sesungguhnya atas apa sahaja Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Yang ini kita panggil kalau begini, dia panggil nak takkidkan lagi perkataan tersebut. Yang ini Allah Ta'ala memang betul-betul berkuasa nak bangkitkan balik manusia yang telah mati. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard ambil perhatian juga, ya raw, jangan ya raw. Ya raw tu ra nipis. Ya raw, ra baris atas tebal. Walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Pastikan bila kita minta qadir nipis jangan qadir, betul tak? Qadir. Bila matikan ra, jangan tengok baris ra, tengok baris sebelum ra. Yakni ya, sebelum dia lagi baris bawah. Ke ayat yang seterusnya Allah Ta'ala menceritakan bahawasanya, dan ingatlah hari yang mana orang-orang kafir didedahkan, dihadapkan kepada neraka. Lalu dikatakan kepada mereka orang kafir, alaysa hadza bil haqq? Bukankah azab Allah Ta'ala ini, neraka ini benar? Apa mereka jawab? Qalu bala wa rabbina. Mereka jawab, ya benar, demi Tuhan kami. Mereka bersumpah. Bila dah tengok sendiri azab di neraka Allah, baru mereka percaya. Beriman kita panggil. Cuma beriman di akhirat sudah tidak diterima. Beriman yang diterima hanya sebelum mati, yang di dunia ini. Qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Dikatakan kepada mereka, rasailah azab neraka ini dengan sebab apa yang kamu ingkar dahulu di dunia. Kamu tak percaya. Okey. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari alaysa hadha bil haqq. Tahan dulu. Qalu bala wa rabbina. Qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Ayat yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi SAW bersabar sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi, rasul ulul azmi. Siapa? Ketuanya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kedua, mengikut darjatnya Nabi Ibrahim AS. Ketiga, Nabi Musa AS. Keempat, Nabi Isa AS. Kelima, Nabi Nuh AS. Sabarlah sebagaimana mereka sabar mengajak umat mereka. Wala tasta'jil lahum, janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk kaum kamu yang menentang kamu. Sabar wahai Rasul Allah. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun, sesungguhnya keadaan mereka semasa melihat azab yang dijanjikan kepada mereka di akhirat nanti, lam yalbathu illa sa'atan min nahar, merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu saat sahaja dari siang hari. Yakni nak bandingkan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia, jauh lebih singkat kehidupan dunia banding akhirat. Sebab apa? Akhirat ini khalidina fiha, kekal abadi. Bila benda yang kekal tak boleh nak banding dengan dunia. Walaupun kita hidup 100 tahun, 110 tahun dan sebagainya.
balagh, penerangan yang demikian yang Allah Ta'ala cerita sebelum ini cukuplah menjadi pelajaran dan juga pengajaran bagi orang-orang yang mahu insaf. Fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun, maka ingatlah tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Kita baca ayat yang terakhir. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.